Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan buku At-Ta'birul Qur'ani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai pada muka surat yang ke-307 ya. Okey, jadi muka surat yang ke-307 kita masuk kepada contoh berikutnya, masih lagi dalam tajuk Al-Hashadul Fanni, iaitu kesenian yang berkumpulan dalam beberapa ayat, dalam satu ayat yang sama, tapi ada kesenian yang pelbagai ya. Okey, jadi insya-Allah kita bacakan beberapa ayat yang dibentangkan dalam buku ini, iaitu pada surah An-Nahl ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Wa qala, dan telah berkata, alladhina asyraku, orang-orang yang mensyirikkan Allah, iaitu orang kafir musyrik. Law syaa Allah, sekiranya Allah berkehendak, ma 'abadna min dunihi, tidaklah kami sembah selain daripada dia, min syai', daripada sesuatu pun. Nahnu, baik kami, wala abauna, baik nenek moyang kami, wala harramna min dunihi min syai', dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun selain daripadanya, yakni selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sindiran mereka kepada Nabi SAW. Mereka kata, kalaulah Allah berkehendak, kami takkan sembah selain daripada Allah. Jadi mereka guna balik daripada af'alullah. Jadi mereka menghentam ataupun mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab kesyirikan mereka ya. Jadi apa kata mereka? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Kadzalika, begitulah fa'alal ladzina min qablihim, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin. Maka adakah ke atas rasul itu, ke atas utusan-utusan itu, melainkan al-balaghu, menyampaikan ataupun penyampaian yang al-mubin, yang nyata, yang jelas. Ya tuan-tuan, ini adalah sindiran daripada orang musyrikin ya, berkenaan dengan tindakan mereka yang tidak menyembah Allah, maka mereka salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah yang lain Allah sebutkan ayat yang hampir sama juga, iaitu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-148, firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang yang musyrik, law syaa Allah, sekiranya Allah berkehendak, ma asyrakna, tidaklah kami mensyirikkan, wala abauna, tidak juga nenek moyang kami. Kalau tadi ma abadna, kan, kami, kemudian diulang balik nahnu. Cuma kat sini tak ada nahnu. Ma asyrakna tu masuk wala abauna. Ini ada nahnu wala abauna. Jadi ayat yang ke-148 surah Al-An'am, ma asyrakna wala abauna, tidak ada nahnu kat depan. Wala harramna min syai'. Jadi tidak ada kalimah min dunihi. Jadi ma asyrakna min dunihi tidak ada. Wala harramna min dunihi pun tidak ada. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, sehinggalah mereka rasai ba'sana, azab siksaan kami. Qul, katakanlah, hal indakum min ilmin, adakah di sisi kamu daripada sebarang ilmu, fatukhrijuhu lana, maka kamu boleh keluarkan untuk kami. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kamu mengikut melainkan sangkaan semata-mata. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kamu ini illa melainkan takhrusun, kamu hanyalah berdusta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada dua ayat ini ada persamaan dan ada perbezaan. Jadi perbezaan yang kita nak tengok ya. Yang pertama, dalam surah An-Nahl Allah gunakan ma'abadna.
Dalam surah Al-An'am Allah gunakan ma asyrakna. Kemudian dalam surah An-Nahl diletakkan nahnu wala abauna, ada nahnu kat depan. Manakala dalam surah Al-An'am tidak ada nahnu, terus wala abauna tanpa ada nahnu kat depan. Surah An-Nahl haramna min dunihi, ada min dunihi. Surah Al-An'am haramna min syai', tidak ada min dunihi. Kemudian surah An-Nahl fa'alal ladzina min qablihim. Surah Al-An'am kadzdzabal ladzina min qablihim. Jadi itu perbezaannya. Jadi yang kita bincang al-hasyadul fani bukannya pada satu kalimah atau satu tempat, tapi dia ada pada banyak tempat yang kita boleh bandingkan ya. Inna siyaqa suratin nahli fi raddi 'ala syirki wan na'i 'ala al-ma'budatil batilah min dunillah. Sesungguhnya konteks surah An-Nahl adalah dalam menjawab balik ataupun menolak kesyirikan dan pengisytiharan oleh orang kafir Quraisy tentang sembahan-sembahan yang batil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasuratu tabda'u bitanzihillah 'anil syirk. Lalu surah ini bermula dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kesyirikan. Permulaan surah Allah sebut Subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Ayat yang ketiga Allah sebutkan ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka syirikkan. Wa tabayyana anna alladhina ittakhaduhum syuraka laysu illa makhluqatin mithlahum. Di sini dijelaskan jelas kepada kita bahawa apa yang mereka ambil sebagai sekutu Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah makhluk seperti mereka. Bal hiya ahta'u. Saya rasa dekat sini mungkin ada hamzah kat belakang ya. Ya. Bahkan sembahan-sembahan mereka itu adalah lebih rendah kedudukan mereka daripada mereka sendiri. Ya. Asal kalimahnya adalah hati'un. Artinya yang paling rendah. Okay, jadi itu yang saya tahulah. Tapi kalau nanti ada pembetulan boleh maklumkan. Setakat saya tahu ahta'u ada hamzah tertinggal kat sini. Okay, bahkan sembahan mereka ini adalah lebih rendah, lebih teruk martabat kedudukannya daripada mereka, orang yang menyembah. Fahiyya la ta'i wala tash'ur. Kerana apa? Kerana sembahan-sembahan mereka ini la ta'i, tidak sedar, tidak boleh bangun, tidak boleh hidup. Wala tash'ur, tidak boleh juga merasa. Ya? Jadi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am berkenaan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl Allah sebut walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan apa yang yad'una mereka minta daripada selain daripada Allah, la yakhluquna syai'a, tidaklah ianya menciptakan sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka lah yang diciptakan. Amwatun, mereka ini adalah mati. Ghairu ahya, tidak pernah hidup. Wa ma yash'uruna, dan tidak pula mereka sedar ataupun tahu ayyana yub'atsun, bilakah masing-masing akan dibangkitkan. Sebenarnya ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, maka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, qulubuhum munkirah, kata Allah, hati mereka ini adalah hati yang mungkir, hati yang ingkar. Ya? Jadi dalam surah An-Nahl ini Allah cerita tentang sembahan ataupun sekutu-sekutu orang kafir Quraisy, ya? Orang musyrikin. Wa tastamirru surah fil kalami 'ala al-ibadat wa bayanin anna kulla syai'in innama huwa khadi'un lillahi 'abidullah. Jadi surah ini meneruskan perbincangannya tentang bab ibadat, bab penyembahan, dan menerangkan bahawa setiap sesuatu semuanya tunduk kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan pada ayat yang ke-48, awalam yarau, dan tidakkah mereka melihat,
ila ma khalaqallah, apa yang Allah telah ciptakan, min syai' daripada sesuatu. Yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'il, yang beredar bayangannya daripada kanan dan kiri, sujadan lillah, dalam keadaan sujud kepada Allah, wahum dakhirun, dan dalam keadaan mereka ini merendah diri. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepada Allah lah bersujudnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, min dabbah, daripada kalangan dabbah, makhluk yang bergerak, wal malaikah, dan malaikat, wa hum la yastakbirun, sedang mereka ini tidak pernah sombong. Jadi itu ayat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-48 dan 49. Waqala, dan dia berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka sembah selain daripada Allah, ma la yamliku lahum rizqa, apa yang tidak memiliki kepada untuk memberi rezeki kepada mereka daripada langit dan bumi, syai'a, sesuatu pun, wala yastati'un, dan mereka ni tidak mampu. Jadi itu Allah sebutkan tentang sembahan-sembahan mereka yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak pula boleh memberi mudarat. Bainama siyaqu suratil an'am fil kalam ala ma za'amuhu min muharramatil at'imah. Manakala konteks dalam surah Al-An'am adalah pada perbincangan berkenaan apa yang mereka sangkakan daripada makanan-makanan yang diharamkan dan apa yang mereka pegang daripada perkara-perkara yang batil pada sudut pembahagian tanaman dan ternakan, ya. Dan apa yang mereka rekakan, apa yang mereka rekakan, mereka cipta, mereka letakkan kepada Allah daripada perkara yang halal ataupun haram, bighairi ilm, jadi tanpa ilmu. Jadi itu apa yang mereka reka. Ada benda yang Allah halalkan tapi mereka haramkan, atau ada benda yang Allah haramkan tapi mereka halalkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'am, ya. Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala mimma dzara'a minal harsi wal an'am, daripada apa yang Allah ciptakan daripada al-harth, tanaman, dan haiwan ternakan, nasiba, satu peruntukan, satu bahagian. Faqalu, lalu mereka kata apa? Hadza lillah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bizamihim, pada sangkaan mereka. Wa hadza li syurakaina, yang lain pula mereka agihkan untuk sekutu-sekutu mereka. Jadi mereka yang letak agihan, sedangkan Allah tidak perlukan makanan ataupun agihan tersebut, ya. Jadi itu yang mereka reka tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan lagi dalam ayat yang ke-138 hingga ayat yang ke-139. Allah sebut, wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim, dan mereka berkata ini adalah haiwan ternakan dan tanaman-tanaman hijrun yang dilarang, la yat'amuha, tidak boleh memakannya ataupun merasainya, illa man nasha'u bi za'mihim, melainkan orang yang kami kehendaki menurut tanggapan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuriha, ada haiwan ternakan yang diharamkan untuk menunggangnya dari belakang. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaih, dan ada juga haiwan ternakan yang mereka tak sebut nama Allah ketika disembelih, ya. Kerana apa? Kerana mereka reka terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum hakam. Sayajzihim bima kanu yaftarun, sungguh akan Allah balas kepada mereka dengan apa yang mereka dustakan ataupun mereka rekakan, ya. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina, mereka kata apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternakan ini totally adalah untuk orang-orang lelaki kami. Wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan ke atas pasangan-pasangan kami itu wanita. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka, dan jika ia dilahirkan dalam keadaan mati, iaitu haiwan yang ada dalam perut haiwan ternakan ni, fahum fihi syuraka,
maka mereka sama je. Maksudnya lelaki dan perempuan boleh makan. Kalau apa yang ada dalam perut ni lahir dalam keadaan mati. Saya jazihim wasfahum, kata Allah, Allah akan membalas mereka tentang sifat yang mereka letakkan tu. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu Wa Taala, hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Dalam surah Al-An'am ni tuan-puan, memang itu yang dibentang dalam surah ni, kerana itulah surah tu bernama Al-An'am, iaitu ada sekumpulan manusia, mereka letakkan hukum hakam berdasarkan nafsu, hawa nafsu mereka, ya. Jadi ada perkara yang asalnya halal tapi mereka letakkan sebagai haram. Bila ada berlaku double standard dalam hukum hakam, maka kita kena perhatikanlah. Jadi dalam agama ni setiap kali ada berlaku double standard, halal untuk dia tapi haram untuk kita, jadi kita kena tinggalkan orang tu, kumpulan tu, ya. Jadi dalam ayat ni, dalam surah Al-An'am, Allah tegaskan bahawa dalam kafir Quraisy ni ada kalangan mereka yang mendakwa makanan ni halal untuk kita tapi haram untuk orang lain, ya. Ada pula bahagian-bahagian tertentu yang perempuan tak boleh makan tapi lelaki boleh makan. Itu tidak betul. Jadi berlaku double standard dalam hukum hakam. Sama dalam agama kita, kalau ada double standard dalam hukum hakam, maka tinggalkan kumpulan tersebut, ya. Sepatutnya kita semua sama, ya. Baik orang tu wali ataupun orang tu orang yang teratas dalam agama, agamawan yang paling tahu pun, hukum hakam dia sama untuk orang biasa, ya. Jadi sepatutnya tidak ada istilah lah kalau kita sebut orang awam tak perlu tahu. Sepatutnya sebagaimana ilmuwan nak tahu tentang sesuatu perkara, orang awam juga berhak untuk meminta maklumat tentang apa yang ilmuwan nak tahu, ya. Jadi ilmu sepatutnya tidak ada sebarang penyembunyian, ya. Supaya ilmu tu kita boleh manfaat kepada semua orang, ya. Okay, Allah sebutkan pada ayat yang ke-142, samaniyata azwaj, 143, ya. Samaniyata azwaj ini juga tentang haiwan, iaitu 8 pasangan. Ada yang terjemahkan samaniyata azwaj, 8 ekor, artinya 4 pasangan, ya. Okey, minad dha'ni ithnain, daripada kambing biri 2 ekor, iaitu sepasang pasangan jantan betina. Wa minal ma'z, iaitu daripada kambing ma'az, iaitu kambing biasa 2 ekor. Qul adzakaraini harrama amil unsayain, katakanlah wahai Muhammad, adakah yang Allah haramkan itu dua-dua yang jantan ataupun dua-dua betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau apa yang mengandungi dalam rahimnya itu kedua-dua betina. Jadi betina yang mengandung, okay. Nabbi'uni bi'ilmin, bagitahulah kepadaku dengan ilmu, in kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini adalah orang yang benar. Wa minal ibil ithnain, dan daripada ibil, unta, adanya 2 ekor. Wa minal baqar, dan daripada lembu ada juga 2 ekor. Qul adzakaraini harrama amil unsayain ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, mana satu yang Allah haramkan ni? Yang jantan, dua-dua jantan ke? Ataupun dua-dua betina? Ataupun yang dikandung oleh rahim 2 betina ni, iaitu kandungan dalam perut haiwan betina ni, ya. Am kuntum syuhada, ataupun kamu ini menjadi saksi, idh wassakumullahu bihadza, apabila Allah telah memberi pesanan tentang hal ini, ya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka mendustakan terhadap Allah, kadhiba, sebuah pendustaan, liyudillan nasa bighairi ilm, untuk disesatkan manusia yang lain tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kata Allah lagi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan illa li ghairillahi bih. Ini semua tentang hukum makan, tentang pemakanan, ya, makan. Jadi tuan-puan, surah Al-An'am ni cerita tentang haiwan ternakan, maka adalah hukum makan tentang makanan. Saya rasa untuk terjemahan ni tuan-puan boleh buka nanti mushaf,
Dan tuan-puan boleh perhatikan ayat demi ayat, terjemahan demi terjemahan. Cuma yang kita nak beri perhatian itu pada ayat yang ke-148 ni. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Ya, berbanding dalam surah An-Nahl tadi, itu yang disebutkan oleh Allah ma abadna. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, falamma kana siyaqu fi ayatin Nahl. Apabila konteks dalam ayat dalam surah An-Nahl itu bercerita tentang kesyirikan dalam bab ibadat dan penyembahan selain daripada Allah dan sebagainya, iaitu perkara yang berkaitan dengan ibadat, maka Allah sebutkan ma'abadna min dunihi, tidaklah kami sembah selain daripadanya. Wa mimma hasana dzalika aidan qauluhu ta'ala ba'da al-ayah, dan antara perkara yang menjelaskannya lagi adalah juga firman Allah Subhanahu wa taala selepas ayat walaqad ba'athna fi kulli ummah, dan sungguh kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara yang taghut. Pada sabadzalika zikrul ibadah, sesuailah dengan surah An-Nahl ini Allah letakkan abadna bukannya asyrakna. Sebab apa? Sebab yang dibentangkan dalam surah An-Nahl tadi adalah berkaitan dengan ibadat, ya, penyembahan. Walamma kana siyaqu fil an'ami 'ala syirki fi tahlil wa tahrim. Manakala dalam surah Al-An'am itu konteksnya adalah bercerita tentang kesyirikan, tapi bukan kesyirikan yang khusus, tapi kesyirikan pada sudut mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Artinya dalam bab penghalalan dan pengharaman, ya. Wala siyama fil at'imah, lebih-lebih lagi berkenaan dengan makanan, ya. Jadi yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am ini bukanlah kesyirikan yang berbentuk khas, iaitu berkaitan dengan ibadat selain daripada Allah, ataupun iaitu lam yusarrih bil ibadah. Al-Quran tidaklah meletakkan lafaz ibadat tu dengan sarih, dengan jelas. Ala tara ila qawlihi ta'ala fi suratil an'am, tidakkah anda melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Allah kata janganlah kamu makan daripada haiwan ternakan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih. Kerana apa? Kerana itu adalah satu kefasikan. Wa inna syayatin la yuhuna au ila awliyaihim. Dan sesungguhnya pada syaitan mereka telah membisikkan kepada awliyaihim, orang-orang yang bersama mereka, pengikut-pengikut mereka, liyujadilukum, untuk mereka berdebat dengan kamu, untuk mereka membantahi kamu. Wa in ata'tumuhum, dan sekiranya kamu mentaati mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang syirik, ya. Fasammahum musyrikina, Al-Quran menamakan mereka ini sebagai musyrikin, orang yang syirik, orang musyrik, kerana mereka mentaati pengikut-pengikut syaitan, ya. Hadza min nahiyah, ini satu sudut. Okey, saya ulang balik, ya. Takut kita tak nampak balik, ya. Saya ulang balik. Saya rasa lebih daripada saya baca tadi, ya. Tapi memang itu pendekatan saya untuk buku ni, untuk bahagian yang akhir ni. Okey, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, persoalan yang ditimbulkan surah An-Nahl ayat yang ke-35 ni, waqala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadna, disebut kalimah abadna. Jadi dalam surah Al-An'am dia sebut law syaa Allahu ma asyrakna. Jadi yang kita bincang tadi panjang lebar tu adalah berkenaan dengan abadna dengan asyrakna, kami sembah, dan satu lagi kami sekutukan. Tapi akhirnya membawa maksud yang hampir sama, iaitu law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan sembah selain daripada Allah. Kalau ayat yang ke-148 ni, law syaa Allahu ma asyrakna, kalau Allah kehendaki tidaklah kami mensyirikkan Allah. Jadi yang bawah ni dicerita kerana surah An-Nahl kenapa digunakan lafaz ma abadna, kerana yang disebut dekat sini, yang dinafikan adalah kesyirikan berbentuk ibadat, ya. Jadi Allah sebutkan pada awal surah, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ta'ala amma yushrikun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Ini semua cerita tentang ibadat yang tidak betul, ya.
Okey, manakala dalam surah Al-An'am ini cerita tentang penghalalan dan pengharaman. Tapi itu juga satu bentuk syirik, kesyirikan. Tapi kesyirikan itu bukanlah kesyirikan yang terlalu nyata sebagaimana dalam bab ibadat. Ya? Oleh yang demikian, oleh kerana kesyirikan yang ini bukannya dalam bentuk ibadat, tapi dalam bentuk pengharaman pemakanan, ya? Maka tidaklah diguna ma'abadna, tapi digunakan ma'asyrakna. Berbanding yang atas tadi digunakan ma'abadna. Kerana aspek yang disyirikkan oleh mereka adalah aspek ibadah. Okey. Hadza min nahiyah, ini satu sudut. Tadi yang saya sebutkan tadi itu kesimpulan, ya. Wa min nahiyatin ukhra, pada sudut yang lain, anna lafdh syirk wa ma tafarra'a anhu taraddada fil an'ami akthara mimma fil nahl. Pada sudut yang lain adalah lafaz syirik dan seangkatan dengan syirik ni, yusyrikun ke, tusyrikun ke, musyrikun ke, semua tu lafaz yang ada kalimah shin, ra, kaf disebut dalam surah Al-An'am lebih banyak daripada surah An-Nahl, ya. Dan lafaz ibadat pun taraddada fil nahli aktsara mimma fil an'am, berulang lebih banyak daripada apa yang terkandung dalam surah Al-An'am. Faqad taraddada lafzu syirk wa mushtaqqatuhu 28 marratan fil an'am. Lafaz asyirk dan seangkatan dengan dia berulang sebanyak 28 kali dalam surah Al-An'am, ya. Kat sini 28 marrah, berulang sebanyak 28 kali dalam surah Al-An'am. Wa taraddada fin nahli 9 marrat, dalam surah An-Nahl berulang sebanyak 9 kali. Wa taraddadatil ibadah fin nahli 4 marrat, manakala lafaz ibadat dalam surah An-Nahl berulang sebanyak 4 kali, tetapi dalam surah Al-An'am hanya berulang 2 kali sahaja. Fa wada'a lafzal ibadah fin nahl. Oleh yang demikian, Al-Quran meletakkan lafaz ibadah pada surah An-Nahl ma'abadna, dan kalimah syirik iaitu ma'asyrakna pada surah Al-An'am ja'ilan kulla lafzin fil makani alladhi huwa al-yaqu bihi, menjadikan setiap lafaz yang diletakkan dalam Al-Quran itu pada tempat yang paling layak untuknya, ya. Okay, saya teruskan. Walamma kana siyaqu fil nahli fil ibadati wat tauhid wa hiya ahammu min al-at'imah, maka oleh kerana konteks dalam surah An-Nahl adalah berkaitan dengan ibadat dan keesaan, wa hiya aham min al-at'imah, dan ia adalah lebih penting daripada makanan. Ala tara ila qawlihi ta'ala, tidakkah anda melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, zada nahnu tawkidan. Dekat sini dia salah kopi ayat ni saya rasa, ya? Bukan ayat ni, tapi ayat yang dimaksudkan dekat sini adalah ayat yang atas ni. Ayat yang ke-35 surah An-Nahl, ya? Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai' nahnu, ada lafaz nahnu. Dia Al-Quran telah tambah lafaz nahnu kat sini. So ayat 35 surah An-Nahl kat situ tadi, ya. So saya rasa dekat situ ada kesilapan teknikal, kesilapan cetakan, ataupun masa disalin tu dia ada sedikit kesilapan. Kat sini bukan surah Az-Zariyat. Yang saya faham sepatutnya kat sini An-Nahl ayat 35, ya. Sebab ada penambahan nahnu. Zada nahnu. Allah Subhanahu wa ta'ala tambah nahnu sebagai taukidan, sebagai penegasan. Sebab ayat dalam surah Az-Zariyat ni mana ada nahnu yang ditambah, mana ada nahnu ziyadah, ya? Jadi disilap kat sini. Jadi dekat sini bukannya Az-Zariyat, tapi surah An-Nahl ayat yang ke-35, ya. Okey. Hadza min nahiyah, ini pada satu sudut. Wa min nahiyatin ukhra, pada sudut yang lain, annal kalama fil nahli muwajjahun ila al-mukhatabin akthar mimma fil an'am. Perbincangan dalam surah An-Nahl itu ditujukan kepada audien yang lebih ramai daripada audien yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am.
Oleh yang demikian sesuailah idza kana minal munasib ziyadatu nahnu fin nahl dunal an'ami li'annahu jawabu minhum. Sesuailah dalam surah An-Nahl ditambah lafaz nahnu. Jadi penambahan nahnu itu menunjukkan penambahan bilangan audien, ya. Fin nahl dunal an'am, bukannya dalam surah Al-An'am, ya. Dalam surah Al-An'am tidak ada tambahan nahnu. Sebab apa? Kerana itulah jawapan daripada mereka. Jadi nahnu ditambah itu sebagai ziyadah, ya. Di ziyadah ini menunjukkan skop ataupun audien yang lebih ramai. Jadi surah Al-Nahl yang dimaksudkan di audien di sini adalah audien yang lebih ramai daripada audien dalam surah Al-An'am. Okay, saya teruskan. Waqad taraddada dzikru man hum dunallah minal ma'budat fin nahl. Dalam surah An-Nahl, mereka yang disembah selain daripada Allah itu diulang lebih banyak daripada dalam surah Al-An'am. Contoh firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard. Jadi ini mereka sebutkan, Allah sebutkan tentang sembahan mereka selain daripada Allah. Sama juga dalam surah An-Nahl ayat Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-20, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Juga cerita tentang sembahan selain daripada Allah. Oleh yang demikian, oleh kerana ayat dalam surah An-Nahl yang bercerita tentang sembahan selain daripada Allah itu lebih banyak daripada yang disebut dalam surah Al-An'am, maka dalam surah An-Nahl ditambah min dunillah. Ya, min dunillah. Lidzalika ataupun liza, oleh yang demikian, zada min dunihi fiha. Ditambah lafaz min dunihi pada ayat ini, ya. Hadza alawatun ala an dzakara min dunihi ba'da qawlihi. Ini adalah tambahan kepada Allah sebut lafaz min dunihi selepas firman-Nya ma'abadna min dunihi. Yaqtadhihi al-ma'na, makna yang menyebabkan berlaku sedemikian, ya. Bi khilafi ma asyrakna, berbeza dengan lafaz ma asyrakna. Wa dzalika annahu law qala, hal ini kerana sekiranya Allah Subhanahu wa taala sebut law sya'allahu ma abadna tanpa ada min dunihi, lam yakunil makna mustaqiman, makna itu akan jadi tidak lurus, tidak cantik. Maka dzalika law qala law sya'allahu ma abadna min syai', sama juga kalau Allah sebutkan law sya'allahu ma abadna min syai', fa innahu lam yan'a alaihim aslal ibadah. Di sini kalau dibuat begitu, maka ia tidaklah merendahkan ke atas mereka disebabkan asal ibadat. Kerana ibadat itu sendiri matlubah, dituntut. Tetapi yang ditegah oleh ayat ini adalah ibadat penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau qala, kalaulah disebutkan law sya'allahu ma abadna, lakanatil ibadah marfudatun aslan. Ya? Kalau disebut law sya'allahu ma abadna dalam surah Al-An'am, maka seolah-olah ibadah itu adalah tertolak asalnya. Walau qala ma abadna min syai', sama juga kalau disebutkan tidaklah kami sembah daripada sesuatu pun. Jadi dekat sini lakan Allah Subhanahu yadkhulu fi jumlatil ma'budat al-marfudah. Allah Subhanahu wa taala pun akan termasuk dalam sembahan-sembahan yang tertolak. Wa sayakunul makna, dia akan jadi makna macam mana? Annahu la syai' yasluhu lil ibadah hatta Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi maksud tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk disembah sehinggalah Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Jadi oleh yang demikian, dia kena tambah min dunihi min syai'. Kalau sebut la usya Allah tanpa ada min dunihi, tanpa ada dua-dua pun tak boleh. Dia kena ada dua-dua min dunihi, selain daripada Allah sahaja yang dimaksudkan, min syai', daripada sesuatu. Jadi kena tambah dua ni, min dunihi min syai'. La yasihhal makna al-murad. Maka makna li yasihhal makna al-murad, ya. Barulah makna yang dimaksudkan itu akan jadi lurus ataupun comel, ya.
Sebab tu kena ada min dunihi min syai'. Bayangkan kalau tidak ada lau sya'allahu ma abadna. Kalaulah Allah kehendaki ma abadna, kami tak sembah. Seolah-olah ibadat itu sendiri tidak dituntut. Ya? Kalau sebut ma abadna min syai', kami tidaklah sembah selain daripada sesuatu pun. Maksudnya dekat sini Allah pun termasuk. Jadi sebab tu disebut min dunihi min syai'. Jadi tambah dekat situ, dia bukan meleret, tapi tambah itu bersebab, ya. Okey, kita teruskan. Wa amma qauluhu law sya'allahu ma asyrakna. Adapun firman Allah yang menyebutkan walau law sya'allah, sekiranya Allah berkehendak, ma asyrakna, tidaklah kami mensyirikkan. Fa innahu wadihul qasdi tamul makna. Yang ini maksud dia jelas. Makna pun sempurna dah. Jadi sebab tu dia tak perlu tambah min dunihi. Kalau sebut sekutu kan, automatik selain daripada Allah. Ya? Okey, jadi itu yang membezakan ma'asyrakna dan ma'abadna. Oleh yang demikian, ma'abadna kena ada min dunihi. Fa inna mafhum asyirk wadihun ma'lumun wa huwa madmumun li kulli suwarihi wa ashkalihi. Konsep syirik itu jelas dan diketahui ia adalah dicela. Segala bentuk ataupun bentuk gambarannya semuanya adalah dicela, tertolak, ya. Jadi segala bentuk syirik itu tertolak. Tapi dalam bab ibadat kepada Allah itu diterima. Ibadat selain daripada Allah sahaja tertolak, maka sebab itu ada tambah min dunihi. Faqauluhu ma asyrakna, firman Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ma asyrakna itu maknanya adalah ma asyrakna ma'allahi ahadan. Tidaklah kami syirikkan sesuatu pun bersama Allah. Wala yaqtadi hadha at-ta'bir ziyadatu syai' li tawdihi. Kita tak perlu pun ungkapan ini ma'allahi ahada. Sebab apa? Sebab memang dah jelas dah. Kalau sebut ma'asyrakna, automatik memang mensyirikkan sesuatu pada Allah. Sebab tu tak perlu tambah min dunihi, tidak perlu juga tambah min syai'. Ya? Okay, ja'a fi durrati tanzil. Dalam kitab Durratul Tanzil, fi dzikri min dunihi min syai'. Pada lafaz min dunihi min syai', ma'na qawlihi, selepas firman Allah ma'abadna, duna ma asyrakna, tidak pula dalam lafaz ma asyrakna. Qauluhu ma asyrakna, firman Allah ma asyrakna tu mustaghnin an dzikril maf'ul bih, tidak memerlukan penyebutan maf'ul bih, ya. Sebab sebut ma asyrakna dah tahu ia mensyirikkan sesuatu kepada Allah. Wa in kana fil asli muta'addiyan, sedangkan walaupun sekalipun pada asalnya ma asyrakna ni dia adalah fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi ni dia perlu kepada maf'ul bih. Liqaulihi, kerana firman Allah yang lain, an tusyriku bihi syai'a. Ada syai'a dekat sini. Ya. Wa innama lam yahtaj ila dzikril maf'ul bih kama ihtaja ilaihi abadna. Cuma bezanya asyrakna ni dia tak memerlukan maf'ul bih disebut sebagaimana abadna ni perlu kepada maf'ul bih disebut. Kerana apa? Sebut sahaja syirik yadullu ala isbati syarikin la yajuzu isbatuhu. Ya. Telah pun menunjukkan bahawa adanya sekutu yang sepatutnya tidak boleh kita isbatkan. Ya. Wal ibadah la tadullu ala isbati ma'bud la yajuzu isbatuh. Adapun ibadat dia tidak menunjukkan sebarang kenyataan Tuhan yang disembah yang tidak boleh, yang sepatutnya tidak boleh berlaku, ya. Kerana li'annaha tadullu ala ma'bud huwa musbatun la yasihu nafyuhu. Kerana sebuah ibadah ini ia merujuk kepada perkara yang disembah dan ia adalah sabit yang tidak boleh dinafikan. Ya tuan-puan, bezanya apa? Kalau dalam Durratul Tanzil nak terangkan lagi apa yang kita bentangkan tadi, ya, iaitu ma'abadna min dunihi min syai'. Sebut ma'abadna, kita belum cerita lagi ibadat yang macam mana, ya. Tapi kalau sebut ma asyrakna, kita dah faham sangat dah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala ma abadna ghairu mustankirin ay ya'budu. Tidaklah mempertikaikan untuk mereka sembah. Wa innamal mustankiru ay ya'budu ghairallahi syai'a. Tetapi sebenarnya yang dipertikaikan adalah bila mereka sembah selain daripada Allah. Barulah tamamal makna, itu yang makna yang jadi sempurna bila sebut selain daripada Allah. Jadi dengan kena ada lafaz min dunihi min syai'. Wa kadzalika, dan begitu juga wala haramna min dunihi syai'. Min dunihi min syai'.
tidaklah kami haramkan selain daripada Allah daripada sesuatu la budda ma'a harramna min qawlihi min dunihi min syai'. Tidak kena ada selepas haramna itu lafaz min dunihi min syai'. Walam yahtaj ilaihi ba'da qawlihi ma asyrakna. Adapun ma asyrakna tidak memerlukan min dunihi min syai'. Ya, kerana al-isyrak syirik ia membawa makna bahawa pelaku syirik itu telah pun mengharamkan sesuatu itu selain daripada Allah. Jadi sebut dah awal kan ma asyrakna, maka automatik bahagian haramna pun mereka buat itu bukannya mengikut suruhan Allah, bukannya mengikut perintah Allah. Oleh yang demikian dalam surah Al-An'am tidak sebut min dunihi untuk wala haramna, ya. Wala yadullu abadna ala dhalika. Dan untuk lafaz abadna tidaklah menunjukkan begitu macam asyrakna tadi, ya. Oleh yang demikian bila abadna untuk haramna pun tambah min dunihi. Untuk ma asyrakna bila tambahlah haramna kat bawahnya dia tidak ada min dunihi, sebab bila sebut syirik kat awal tu maka kegiatan mereka mengharamkan sesuatu pun itu bukannya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Fawaffal lafzan fi suratin nahl haqqahuma min at-tamam. Oleh yang demikian kedua-dua lafaz ini dalam surah An-Nahl telah menyempurnakan hak mereka berdua yang membawa kepada kesempurnaan, ya. Okey, mudah-mudahan jelas ya tuan-puan. Untuk setakat ni sebelum saya teruskan, saya nak kena tanya feedback dulu pada tuan-puan. Daripada 1 hingga 5, setakat mana kefahaman kita pada petang ni? 1 hingga 5, silakan. Kalau jelas, faham, tulis 5. Kalau tak jelas, tulis 1. Kalau sederhana, tulis 3, ya. Okey, alhamdulillah. Setakat yang respon ni semua tulis 5. Maksudnya jelas, ya. InsyaAllah. Okey, saya teruskan. Okey, waqala fil an'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ini bahagian yang kedua. Tadi yang awalnya kita sebutkan ma asyrakna ma abadna. Kemudian kita pindah kepada persoalan berikutnya, haramna min dunihi min syai'. Dengan haramna tidak ada min dunihi min syai', ya. Nahnu wala abauna kita dah sebutkan juga. Nahnu untuk menunjukkan audi yang lebih ramai. Yang tidak ada nahnu, maka audinya tidaklah seramai macam dalam surah An-Nahl, ya. Okey, sekarang ni kita nak masuk bahagian yang keempat. Poin yang keempat, fa'alal ladzina min qablihim dengan kadzdzabal ladzina min qablihim. Kenapa beza dekat sini fa'ala, dekat sini kadzdzaba, ya? Okay. Wa qala fil an'ami kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Dalam surah Al-An'am begitulah telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Wa fil nahli dalam surah An-Nahl kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Begitulah telah melakukan orang-orang yang sebelum mereka. Wa dzalika lamma taraddada fil an'ami iftira'uhum wa kadhibuhum 'ala Allah. Ini kerana apabila dalam surah Al-An'am berulang-ulang Allah sebut pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala anhum annahum, lalu Allah sebutkan dalam surah Al-An'am tentang mereka bahawa mereka ini waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang Allah biarkan daripada tanaman dan haiwan ternakan, mereka letak peruntukan untuk Allah. Faqalu hadza lillah. Lalu mereka kata agihan ini untuk Allah bizamihim, pada sangkaan mereka. Wa hadza li syurakaina, bahagian yang lain pula mereka peruntukkan untuk sekutu mereka, iaitu selain daripada Allah. Wa hadza kadhibun, ini adalah pembohongan, wa iftira'un 'ala Allah, dan pendustaan menggunakan nama Allah, ya. Jadi ini dalam surah Al-An'am sebenarnya cerita tentang penunggang agama lah, ya. Yang meletakkan halal ataupun haram mengikut sangkaan mereka, ya. Jadi itu adalah pendustaan yang dahsyatlah daripada mereka ni. Jadi bila ada double standard dalam agama, barulah ada kesesatan dalam agama, ya. Wa qala ba'daha, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan selepasnya, fadharhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka dan apa yang mereka dustakan ataupun apa yang mereka rekakan.
Wa qala ba'daha, dan Allah berfirman selepasnya, wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun. Dan mereka berkata ini adalah ternakan dan tanaman yang dilarang. La yat'amuha illa man nasha. Tidak boleh orang memakannya melainkan orang yang kami kehendaki. Wizamihim, menurut sangkaan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Dan ini adalah tanaman yang diharamkan untuk menunggangnya. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaih. Dan ada juga tanaman yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Iftira'an 'alaih. Ini mereka atas urusan agama. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Allah akan hukum mereka dengan apa yang mereka reka-rekakan. Waqad dzakara min kadhibihim asy-syai' al-katsir. Dan Allah sebutkan antara pendustaan mereka, pembohongan mereka ini sangat banyak. Perhatikan ayat yang ke-139 ya. Waqad qalu, dan mereka sebutkan innallaha harrama thamaniyata azwaj minal an'am. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan 8 pasangan daripada haiwan. Faqala lahum, lalu Allah sebutkan kepada mereka, jawab balik, qul, katakanlah, adz-dzakaraini harrama amil unthayain, mana satu yang diharamkan? Dua-dua jantan ke, ataupun dua-dua betina, ataupun kandungan yang ada dalam kedua-dua betina. Nabbi'uni bi'ilmin, kabarkanlah kepada aku dengan ilmu, sekiranya kamu ini adalah orang yang benar. Sama juga untuk unta ataupun lembu. Mana yang diharamkan oleh Allah? Adakah jantan saja, ataupun betina saja, ataupun kandungan dalam yang betina? Am kuntum syuhada, kamu ada ke ketika Allah tetapkan syariat yang begini, yang kamu buat-buat ni? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, tak ada lagi dah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan pembohongan menggunakan nama Allah. Liyudillan nas bighairi ilm, untuk dia sesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Amma siyaqu fil nahl, adapun konteks dalam surah An-Nahl, fayaqtadi lafzu fa'ala duna kadzaba. Dalam surah An-Nahl memerlukan lafaz fa'ala, bukannya kadzaba. Kerana wadhalika, hal itu kerana annal ayah waqa'at fi siyaqil fi'li wal amal, pada konteks melakukan perkara dan mengerjakan amal, ya, bukannya pada konteks al-iftira' wa takdzib, mereka-reka ataupun mengada-adakan dan pembohongan, ya. Oleh kerana dalam surah Al-An'am itu adalah pada konteks pembohongan dan pendustaan mereka terhadap Allah, maka digunakan kadzaba. Dalam surah An-Nahl ini adalah bab ibadah ataupun amal kerja mereka yang sia-sia, maka disebutkan fa'ala, bukannya kadzaba. Faqad qala qablaha, Allah sebutkan sebelumnya, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu, udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurga, bima kuntum ta'malun, berdasarkan apa yang kamu dahulu kerjakan. Ini tentang amal kerja mereka. Wa qala kadzalika fa'ala alladhina min qablihim, dan Allah berfirman, begitulah orang-orang yang sebelum mereka melakukan kerja. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Faqad dzakara fi'la alladhina min qablihim wa dzakara zulmahum li anfusihim. Lalu Allah telah sebutkan perbuatan mereka, orang-orang yang sebelum mereka, dan Allah sebutkan kezaliman mereka terhadap diri sendiri. Dan kezaliman itu, wa zulmu fi'lun, juga adalah satu perbuatan. Wa qala, dan dia berfirman, fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, maka menimpa mereka keburukan apa yang mereka kerjakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan berhaklah kepada mereka ma kanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka dahulu mengejek-ejek dengannya, ya. Tadi Allah sebutkan ayat yang ke-34 itu, keburukan daripada kerja-kerja mereka ni akan menimpa mereka balik, ataupun balasan yang Allah akan timpakan mereka, ya. Fadzakara amalahum wastihza'ahum, jadi di sini Allah sebutkan amal mereka dan perbuatan mereka yang mengejek-ejek, ya. Wa hadza kulluhu fi'lun, ini semua adalah perbuatan.
Summa ja'a bil ayati ba'daha, lalu didatangkan ayat selepasnya. Ya. Jadi oleh kerana ini adalah ayat berkaitan dengan perbuatan dan kerja mereka yang tidak patut, maka digunakan fa'ala. Fa anta tara, anda perhatikan bahawa al-fi'l, perbuatan, ia adalah lebih munasabah untuk konteks surah An-Nahl, dan at-takdzib, pendustaan, pembohongan, lebih munasabah untuk konteks dalam surah Al-An'am. Hadha alawatun ala taraddudil kadhib fil an'ami akthar mimma fil nahl. Di samping itu ada tambahan lain lagi. Pengulangan lafaz al-kadhib dalam surah Al-An'am adalah lebih banyak daripada dalam surah An-Nahl. Faqad taraddada dhikrul kadhib fil an'ami 21 marrah. Berulangnya lafaz kadhib itu dalam surah Al-An'am itu sebanyak 21 kali. Fi hina, manakala taraddada fil nahli 10 marrat. Dalam surah An-Nahl, kalimah kadhib tu dan seangkatan dengannya hanya berulang sebanyak 10 kali sahaja dalam surah An-Nahl. Lalu sebutan kadzdzaba lebih layak untuk surah Al-An'am berbanding dalam surah An-Nahl. Manakala begitu juga untuk perkataan fi'il, ya. Perbuatan lafaz fi'il, ya, berulang dalam surah An-Nahl lebih banyak daripada lafaz fi'il dalam surah Al-An'am. Faqad taraddada fiha 4 marrat. Lafaz fi'il dalam surah An-Nahl berulang sebanyak 4 kali. Dalam surah Al-An'am berulang 3 kali. Tak jauh sangat bezanya, tapi adalah perbezaannya, ya. Fakana lafzu fi'lin al-yaqu fi nahl. Lalu lafaz fi'il tu, fa'ala tu, lebih layak diletakkan dalam surah An-Nahl. Wa hakadha wada'a kulla lafzatin fil makan alladhi huwa al-yaqu biha. Dan beginilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap lafaznya pada tempat yang paling layak untuknya, ya. Okey, summa inna khatimata kulli ayatin al-yaqu biha min sahibatiha. Kemudian penutup setiap ayat itu lebih layak untuknya, ya, daripada penutup yang satu lagi. Jadi ayat A, ayat Al-An'am, dengan penutup dia lebih sesuai untuk dia, bukannya menggunakan penutup ayat dalam surah An-Nahl, ya. Begitulah juga sebaliknya. Faqad khatama ayat al-kadhib wal iftira' wal qawla 'ala Allah bighairi 'ilm. Allah telah menutup ayat tentang pendustaan, pembohongan itu yang mereka buat, dan perkataan yang mereka gunakan nama Allah bighairi ilm, tanpa ilmu itu, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal indakum min ilmi fatukhrijuhu lana. Kamu ada ilmu ke tentang perkara tersebut? Maka tunjukkanlah kepada kami. In tattabi'una illa dhann. Kamu hanya ikut sangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan kamu hanyalah mendustakan. Fa idza lam yakun indahum ilm lam yakunu illa dhannin mutakharrisin. Dan apabila mereka tidak ada ilmu, mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai orang yang menurut syakwa sangka dan orang yang mendustakan. Wa khatama ayat at-tabligh al-waqi'ah fi siyaq at-tabligh biqawlihi. Dan Allah tutupkan ayat yang berkaitan dengan penyampaian, ya, yang terdapat dalam konteks penyampaian ni berdasarkan firman Allah ayat yang ke-35 surah An-Nahl, fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Jadi Allah sebut al-balagh dekat sini, ya. Wa ya'ti ba'daha, datanglah selepasnya itu tablighur rusul, penyampaian kerja, gerak kerja menyampaikan oleh para utusan Rasul ini kepada umat-umat mereka untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat dia Allah sebutkan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Jadi dekat situ ada kalimah rasul pada penutup ayat ataupun selepas ayat ini, ya. Jadi sebab itu fahal 'ala rusuli illa al-balaghu mubin. Jadi sesuailah penutupnya pada tempat masing-masing. Wallahu a'lam. Selesai kita contoh yang kedua dalam Al-Hashadul Fanni. Nanti akan ada lagi contoh yang ketiga pada minggu hadapan. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan sebelum kita tutup majlis kita pada petang ni? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan di pihak saya. Kadang-kadang saya pun terlelap, saya tak boleh bayang macam mana orang yang mendengar ni
Adakah tak saya tak boleh jamin lah kalau tuan-puan tersengguk tu. Bagi saya paling kurang tuan-puan hadir dalam majlis ni, mudah-mudahan ada barakah lah ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.